Happy Sunday, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berharap setiap kita dapat menikmati dengan baik hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kita. Karena tidak dapat dipungkiri, dunia saat ini menuntut kita berjalan dan bekerja begitu cepat. Walaupun kita berada di rumah, tapi percepatan pengembangan di dunia ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita perlu mengakui waktu untuk kita duduk diam dan bertenang di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang langka di dalam hidup kita. Kita mengalami kesulitan di sana. Namun ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, kamu akan mendapatkan kekuatan. Biarlah waktu ini kita akan pakai bersama dengan keluarga kita, bersama-sama menikmati rest in God. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan akan mengarahkan setiap kita di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam Allah Tritunggal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada atas setiap kita. Mari dengan penuh keyakinan kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di minggu ini bersama dengan keluarga kami boleh menikmati rest in God.
Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Karena dengan tinggal tenang di dalam Engkau, terletak kekuatan kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami di dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang melayani-Mu minggu ini. Biarlah kiranya setiap kami boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memasuki ibadah kita. Kita memasuki ruang Allah yang Maha Kudus. Dengan hati yang tulus, kita angkat pujian, kita sembah Dia. Dan mengangkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus.
生说理，是靠着羔羊的宝血。我带着真诚的心意，来敬拜那全能的主。全心敬拜你，敬拜你，全心敬拜你，敬拜你，以你名字圣洁，圣洁，我主，以你名声圣洁，以你名声圣洁，圣洁，我主。 ku menyembahmu. Kasih Allah sungguh tak terlukiskan. Karya-karya termegahnya dalam kehidupan kita tak terbandingi. Yang menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Kita angkat pujian, maha kuasa, maha mulia. Jemaat boleh bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih yang kau berikan, karya terpegang, tiada
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah adalah pribadi satu-satunya yang sangat mengenal setiap hati kita. Satupun tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, hati dan hidup kita semakin diubahkan. Dan kita tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Nya. Kita angkat pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Lebih dekat
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱弟兄姐妹们平安。 selamat hari Minggu bagi setiap kita. 主日蒙恩。 Mari saya mengajak kita sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di kitab Keluaran, kita berdoa. 还没继续学习，我们从出埃及记呢，我们一起低头祷告。 Tuhan, sekali lagi pada saat ini kami akan kembali belajar dari firman-Mu. 主啊，再一次我们要来到你跟前学习你的话语。 Sertai setiap kami Tuhan, 主啊，求你与我们同在， supaya kami dapat belajar dan memahami firman-Mu. 使我们可以学习理解你的话语， Menanamkannya di dalam hati setiap kami. 藏在我们的心里。 Berikanlah kami hati yang subur supaya firman-Mu menjadi benih yang dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. 赐给我们一颗肥美质地的心，让我们的心可以不但有成长，还可以结 Kami 果子。 juga mempercayakan ketundukan hati kami ke dalam tangan Tuhan. 主，我们要把降服的心交托在你的手里， Supaya kami tunduk untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. 使我们可以真的降服的遵行出来。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. 主啊，感谢你，我们预备好了领受你的话 Di 语。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告祈求奉主的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, pada hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. 亲爱的弟兄姐妹呢，我们成为基督徒呢，在我们的信仰里面有一个主题非常重要，我们一起是 Dan itu berbicara tentang Sabat, Bapak Ibu. 就是关于安息日。 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam jurnal spiritual kita, 如果我们注意看在我们的灵命记录本呢， maka firman Tuhan hari ini akan terbagi di dalam 2 poin. 今天主的话语呢分辨成2个重要点， Tetapi pada saat ini saya hanya akan membahas poin yang pertama. 但是今天我们只是单单分享关于第一的重 Poin 要点。 kedua Bapak Ibu akan pelajari di minggu yang kelima. 第二个重要点我要学习在第5个礼拜， Karena saya butuh waktu lebih panjang untuk membahas poin yang pertama. 因为在这第一点需要更长的时间来分析。 Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang konsep Sabat. 如果我们学习关于安息日的概念， Sabat pertama kali dituangkan Bapak Ibu di kitab Kejadian dalam konteks penciptaan. 安息日呢第一次记载在圣经就是在创世纪关于创造。 Dan kemudian disinggung kembali di dalam Keluaran pasal 16 yang menjadi lanjutan pembacaan kita pada hari ini. 然后又再提在这出埃及记16章，就是刚才我们所读的。 Kemudian setelah itu dituangkan dalam bentuk hukum Taurat di Keluaran pasal 之后 20. 呢，就写在那个出埃及记20章的在10节。 Bapak Ibu tidak berhenti di sana, pembahasan tentang Sabat bahkan berlanjut sampai ke perjanjian baru Bapak 然 Ibu. 后关于安息日呢，不止在旧约圣经里面，在新约圣经里面也是继续下去，这样 Dengan 提出来。 demikian kita perlu memperhatikan bahwa bagian ini menjadi bagian yang sangat penting karena terus dibahas di dalam Alkitab. 因此我们要知道，这安息日是非常重要，因为不断的在圣经重复的提起。 Saat ini kita akan belajar secara khusus tentang konsep Sabat dalam konteks kitab Keluaran Bapak Ibu. 然后今天呢，我们从创世纪呢来一起学习关于安息日的概念。 Kita membuka kitab Keluaran pasal 16我们一起翻开圣经出埃及记16章 ayat 17 sampai 30. 17到30节， Kitab Keluaran pasal 16出埃及记16章 ayat 17 sampai 30. 17到30节， Bapak Ibu, saya hanya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 只单单在印尼文读。 Kita dapat memperhatikan Alkitab kita masing-masing. 请注意大家的圣经。 Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jamaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa.
lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang sabat, 亲爱的弟兄姐妹，当我们讲到关于安息日， maka sabat dikuduskan untuk berhenti secara fisik maupun secara spiritual. 安息日呢就是分别为圣，让我们的身体和我们的灵都可以休息。停止 Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, 在我跟随主的之旅呢， saya mendapati ada banyak murid-murid Kristus yang mengalami kerancuan dan kebingungan dalam menaati dan menjalankan sabat. 我看到基督的门徒呢，很多他们就是面对疑惑还是困惑，在遵守或遵行主的话语。 Ada yang punya pemikiran begini Bapak Ibu, 他们对安息日有这样子的看法。 sabat itu di hari Minggu adalah ibadah. 安息日就是在礼拜天呢，就是一个敬拜。 Maka selama sesudah kita ibadah sudah ditunaikan, maka kita boleh bekerja. 所以敬拜之后呢，我就可以开始工作了。 Atau kemudian ada yang punya pemikiran terbalik. 或者有的相反的思想， Hari Minggu tidak boleh bekerja sama sekali. 礼拜天就是完全不可以工作。 Tetapi ketika ditanya kenapa dan habis itu ngapain, 但是当有人问他为什么呢？之后要做什么呢？ maka mereka tidak tahu kenapa mereka tidak bekerja. 然后他们就不知道为什么他们不工作的原因。 Mungkin pengajaran dari gereja terbatas, 可能从教会里面的教导有限， mungkin memahami sabat dengan tidak sempurna. 可能对安息日的理解不是很完全。 Pemikiran yang tadi saya sampaikan mungkin pernah tercetus di dalam pemikiran kita. 刚才我所讲的可能有出现在我们的想法里， Dan Bapak Ibu, itu adalah pemikiran dualisme, 这就是二元论的想法， memisahkan antara kerja dengan Allah. 就是我们把神和工作分开。 Padahal Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian, kerja itu adalah panggilan dari Tuhan. 其实如果我们注意在创世纪呢，我们工作是神的呼召， Makanya kenapa anak-anak Tuhan perlu mempelajari teologi tentang kerja. 所以呢，成为神的儿女，我们必须要学习关于工作的神论， Oleh karena itu, untuk menolong kita pada hari ini dapat memahami sabat dengan baik Bapak Ibu, 只可以帮助我们可以好好的，就是可以正确的明白关于 maka 安息 kita 日 akan belajar dari kitab Keluaran yang tadi 今 kita 天呢， baca. 我们就是从我们所读的出来 Dengan memahami sabat, 就是可以明白安息日， kita akan dapat mengalami sabat. 我们就可以经历到安息。 Bapak Ibu, salah satu makna dari sabat yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah sebagai hari penghentian penuh. 所以神赐给他的信他的人呢，就是一个安息日的概念，就是完全的停止的一天。 Bapak Ibu, saya tidak ingin kita terjebak dengan arti penghentian penuh. 我们不要陷入在这个完全停止的字义里面。 Penghentian penuh ini bukan diartikan dalam konteks ada tidak adanya sebuah kegiatan, 完全停止的意思不是说有没有活动， tetapi bicara tentang hati. 但是讲的关于心。 Kita akan belajar tentang hari penghentian penuh ini Bapak Ibu dalam 2 poin, 我们要学习关于圣安息日在2个重要点， yaitu makna sabat sebagai hari penghentian penuh untuk supaya setiap kita dapat beristirahat secara fisik maupun istirahat secara spiritual. 在这个圣安息日就是完全停止的，就是让我们的身体和灵呢可以完全的休息， Bapak Ibu, sekali lagi istirahat secara fisik dan istirahat secara spiritual. 就是让我们的身体和我们的灵可以安息。 Kita akan melihat poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu istirahat secara fisik, 首先我 sabat 们要来 untuk 看一 fisik. 下第一点呢，就是以身体的安息。 Bapak Ibu, sabat dikuduskan untuk berhenti secara fisik. 就是圣安息日呢，就是让我们的身体可以安息。 Ada tujuan
ada tujuan mengapa Tuhan mengarahkan Sabat supaya fisik kita juga beristirahat. 有神的目的，为什么让我们的身体可以有安息、有休息？ Setidaknya ada 2 tujuan Bapak Ibu. 至少呢有2个目的。 Yang pertama adalah karena Tuhan mengetahui bahwa fisik setiap kita itu terbatas 第一呢，就是神知道我们的肉体是有限 dan 的， perlu istirahat. 需要休息。 Makanya Bapak Ibu kalau kemudian kita memperhatikan setiap kali kata Sabat itu dituangkan dalam Alkitab, baik literal maupun implisit. 所以如果我们注意看，如果在圣经里面讲到关于安息日的时候，无论是字面或者含义而已呢， Selalu tentang kerja. 都是关于工作。 Kejadian 创世纪 di dalam penciptaan Tuhan bekerja, 在神创造的时候，神有工作， kemudian beristirahat. 然后神休息了。 Sabat muncul di sana. 在那时候就出现了 Di 安 dalam 息日。 Keluaran juga sama Bapak 在 Ibu. 出埃及记也是如此， Orang Israel bekerja. 以色列人工作， Bagaimana mereka bekerja ketika di dalam kitab Keluaran? 就是在出埃及记他们如何的工作呢？ Bapak Ibu, mereka harus merampungkan semua kemah-kemah mereka karena mereka akan move dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. 他们必须要把他们的帐篷做好，因为他每次都要搬安住的地方， Dan mereka melakukan itu setiap hari. 然后他们每天都是这样子做， Tuhan tahu keadaan fisik mereka 然后主知道他们的身体的状况， dan mereka perlu istirahat. 他们需要休息。 Alasan yang kedua Bapak Ibu 然后第2个的原因， adalah mengapa kita perlu memberhentikan fisik. 为什么我们要让身体停下来 Adalah 呢？ untuk memaksa setiap kita untuk belajar percaya pada pemeliharaan 就 Tuhan. 是要强迫我们自己相信主的保守。 Bapak Ibu, orang yang tergila-gila terhadap kerja, 如果那个工作狂的人呢， itu Bapak Ibu ada kategori satu penyakit khusus buat mereka yang kemudian tergila-gila sama kerja. 我们可以讲它也是算一个疾病了， Workaholic. 就是工作狂。 Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Selalu ada sesuatu di balik kenapa seseorang tergila-gila dengan kerja. 确定他在背后有一个原因，为什么他会这样子？ Tentunya ada banyak berhala di sana Bapak Ibu. 相信在背后有很多的偶像， Kebutuhan akan pengakuan diri. 可能他们需要别人的认同， Kebutuhan untuk mencapai target tertentu. 需要达到某一个标准， Itu membuat mereka tidak mampu untuk beristirahat. 让他们不能休息下来， Karena mereka tidak mengenal Allah 因为 tentunya. 他们确定还没有认 Kenapa 识 tidak 到神。 mengenal Allah Bapak 为什 Ibu? 么不认识神呢？ Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Allah tidak tahu siapa yang akan memelihara mereka. 他们不认识神，所以确定他们不知道是谁会保 Yang 守 mereka 他们。 kenal adalah diri mereka sendiri. 他们所认识的就是自己， Sehingga mereka berpikir harus terus bekerja, tidak mungkin untuk istirahat. 所以他们的想法就是不断要工作，不可以停下来。 Siapa yang akan memelihara mereka kalau 如果 mereka 他们 istirahat? 停下来，谁要帮助他们、看顾他们呢？ Dengan demikian ketika kita berbicara tentang Sabat untuk perhentian secara fisik Bapak Ibu, 所以如果我们讲到安息日，就是以身体的安息呢， adalah bertujuan supaya setiap kita belajar untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. 就是让我们学习，我们要相信主的保守。 Bapak Ibu, dalam perikop yang tadi kita baca, 刚才我们所读的这段经文， Tuhan memberikan mana, roti mana kepada orang Israel. 主赐给以色列人玛拿， Dan mana yang diberikan ini Bapak Ibu tidak dapat bertahan lebih daripada 1 hari. 这个玛拿呢不能持续超过一天。 Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari 1 hari maka mana itu akan menjadi busuk. 超过一天呢，这玛拿就腐烂了， Bukan hanya busuk tetapi berulat. 不止腐烂，还会生虫了。 Itu terangkum di dalam ayat 19 sampai 20 Bapak 就是 Ibu. 在19、20节记载着。 Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Sabat, 但是当神命令他们要守安息日的时 maka 候， apa yang terjadi? 发生了什么事？ Ayat 24. 24节， Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, yaitu mana, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. 他们就照着摩西的吩咐，把玛拿留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan satu perintah, yaitu perintah Sabat, 所以呢，当神给我们那个命令，吩咐我们要守安息日的时候， maka pemeliharaannya akan mendampingi perintah yang dia berikan. 确定神的保守看顾会与我们同在。 Kita melihat pada bagian ini, mana dapat bertahan untuk 2 hari Bapak Ibu. 所以在这里我们可以看到，这玛拿可以持续2天。 Tuhan memerintahkan Sabat, dan ketika umatnya menjalankan, maka mereka akan melihat pemeliharaan Tuhan yang besar di balik semua itu. 所以神对他的百姓命令他们要守安息日，神就保守他们。 Itu poin yang pertama Bapak Ibu. 这就是第一点， Berbicara tentang istirahat secara fisik. 就是以身体的休息安息。
Yang bagian yang kedua, 然后第二点的 istirahat secara spiritual Bapak Ibu. 就是灵的安息。 Keluaran 16 ayat 23我们来追看16章的23节， menekankan satu konsep sabat yang perlu kita perhatikan. 就是教导我们一个很重要的观念，关于安息 Kita 日。 perhatikan ayat 23. 我们注意看23节。 Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimasukkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Sampai di sana. 摩西对他们说：“耶和华这样说，明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。” Sabat yang dituangkan pada bagian ini ditulis dengan begitu lengkap, dikatakan sabat yang kudus bagi Tuhan. 在这里很清楚的记载说，是向耶和华守的圣安 Apa 息日。 maksudnya sabat kudus Bapak Ibu? 在这里讲的圣安息日是什么意思？ Tidak serta-merta karena Tuhan yang memberikan perintah itu, maka kemudian perintah karena Tuhan yang memberikan, maka ada label kudus di sana. 不是因为神吩咐我们去做的，就变成前面有一个圣的字了。 Kudus itu artinya dipisahkan Bapak Ibu. 圣的意思就是分别为圣，分 Jadi 别出来。 sabat kudus itu artinya adalah ada hari yang secara khusus dipisahkan untuk Tuhan. 圣安息日的意思就是我们有一天特别的日子，把它分开出来为主而已。 Sabat itu Tuhan berikan kepada setiap kita, engkau dan saya, 安息日主赐给你和我， tetapi ditujukan untuk memuaskan Tuhan. 但是要归向神，要满足神。 Keluaran pasal 16 ayat 25. 我们注意看第25节。 Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. 摩西说：“你们今天吃这个的，因为今天是向耶和华所的安息日。” Sekarang apa maksudnya sabat itu diberikan kepada kita tetapi ditujukan untuk Allah? 现在我们来想一想，神赐给我们安息日，但是我们要归向耶和华，就是归向神的意思是什么呢？ Bapak Ibu, kita manusia terdiri dari fisik dan roh. 我们人呢都是有身体也有灵。 Ketika Tuhan memberikan sabat, maka keutuhan manusia kita harus menjalankan sabat. 所以当神赐给我们安息的时候呢，我们的一切都是要有安息。 Kita tidak dapat berkata bahwa fisik saja menjalankan sabat, roh tidak, atau sebaliknya. 我们不能说身体有安息好了，然后我们的灵不需要，还是相反的。 Roh di dalam diri kita adalah milik Allah. 我们身体里面的灵是属于神的。 Dan karena roh adalah milik Allah Bapak Ibu, maka hanya dapat dipuaskan oleh Allah dan memuaskan Allah. 因为我们的灵是属于神的呢，所以单单神才能让我们满足并满足神。 Jadi sabat memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu untuk roh kita diisi oleh Allah dan kemudian memuaskan Allah. 所以安息日呢，给我们机会，让我们的灵可以被神充满并满足神。 Jadi sampai di sini Bapak Ibu kita dapat memahami bahwa sabat itu bukan tentang aktivitas bekerjanya. 所以在这里我们必须要理解，安息日不是关于我们工作的活动。 Seperti pertanyaan yang muncul tadi di awal khotbah. 就是像刚才我一开始讲的提问。 Pada hari Minggu ketika sabat itu dianggap sebagai ibadah, ketika kita selesai ibadah maka bekerjalah. 就是礼拜日呢，就是成为礼拜天安息日呢，就是敬拜好了，我们就可以去工作了。 Atau kebalikannya, ketika sabat nggak boleh bekerja sama sekali. 或者相反的，就是安息日什么事都不可以做。 Bapak Ibu, itu pemahaman orang Yahudi sebagaimana tercantum di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama Lukas. 第二者呢，就是犹太人的思想，特别记载在路加福音。 Jadi ketika kita sampai pada bagian ini, kita akan dapat memahami bahwa sabat itu memberikan kita kesempatan untuk roh kita diisi oleh Allah dan memuaskan Allah. 所以在这里，我们就是要明白，我们的灵得到机会，可以被神充满并 Jadi 满足神。 fokusnya bukan di aktivitas bekerjanya. 所以焦点呢，不是在我们工作的活动。 Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pada hari sabat itu secara khusus kita memberi waktu untuk roh kita diisi oleh Allah dan memuaskan Allah. 在提问的就是我们如何，就是要怎样呢？可以把在安息日的时候，让我们的灵可以被神充满并满足神。 Satu-satunya cara Bapak Ibu 唯一的方法 adalah memakai waktu sabat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 就是把安息日的时间呢，我们可以靠近神，在神里面。 Jadi bukan serta-merta tidak ada aktivitas hanya mendiamkan diri saja. 而不是说什么事都不做，安静着，然后没有做什么了。 Tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. 但是呢，与神亲近。 Bapak Ibu, pemahaman demikian tentang sabat tentu beda dengan dunia. 这样子的理解，确定与世界的价值观不同。 Di dalam pemikiran dunia, waktu adalah uang. 世界观呢，就是时间就是金钱。 Artinya adalah pakai setiap kesempatan dan waktu selama detik berdetik
tak, maka berkerjalah untuk menghasilkan uang. 世界观呢，就是还有时间有机会呢，就是每一分每一秒去挣钱吧。 Karena fokus daripada dunia adalah materi. 因为世界的焦点是放在物质里面， Sementara kita anak Tuhan, fokusnya bukan pada materi tetapi pada Tuhan. 然后我们成为神的儿女，我们的焦点不是在物质，但是在神。 Sehingga waktu bukanlah uang, 所以时间不是金钱， waktu adalah kesempatan untuk memuaskan Allah. 时光呢就是时机，我们要把握来满足神。 Tentunya sabat demikian tidak akan dipahami bahkan dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. 确定不是认识神的人呢，他们不会经历到这样子的安息 Bapak 日。 Ibu, kalau kita memperhatikan setiap saat Tuhan memberikan perintah sabat, 所以如果我们注意，当神每一次命令我们要守安息日的时候， terutama dalam konteks kitab Keluaran. 尤其就是在出埃及记里面所 Pada 记载， Keluaran pasal 16 ini 在这第16章， adalah ketika Tuhan sudah mengklaim orang Israel adalah miliknya, umatnya. 当神说以色列人是属他的百姓，他的子民， Baru kemudian sabat itu diberikan. 才赐给他们安息日。 Jadi Bapak Ibu, untuk setiap kita Israel baru, jemaat Kristus, 然后我们呢，就是基督徒呢，就是新以色列人， sabat itu hanya dapat kita alami Bapak Ibu setelah kita ditebus oleh Kristus. 我们才能经历到这安息日。当我们已经被基督救赎了， Milik kepunyaan Kristus, 就是当我们成为属基督了， baru bisa mengalami sabat. 我们才能经历到安 Kalau 息日 enggak。 Bapak Ibu, sabat itu bergantung dengan siapa yang berkuasa di balik itu. 因为这安息日，这个安息呢，就是靠着什么？是谁在背后掌 Sebagai 权？ manusia kita tidak akan mengalami ketenangan kalau kita tidak ada satu pribadi yang berkuasa di balik itu. 然后我们成为人，我们不可能会得到安息，如果在背后没有一个掌权者。 Setelah kita menjadi miliknya Kristus, 当我们成为基督，就是属基督了， kita tahu siapa yang berkuasa di balik itu, 我们才知道在背后是谁掌权， baru dapat menjalankan sabat. 我们才能守安息日。 Jadi artinya sabat itu hanya dapat dipahami dan dijalani oleh mereka yang ditebus oleh Kristus. 就是意思说，当他们已经被基督救赎了，他们才可以明白，才能遵守安息日。 Karena mereka bukan lagi milik dunia tetapi milik Allah. 因为他们不是在属世界了，但是他们是属基督的， Sehingga hidupnya bukan untuk dipuaskan oleh dunia tetapi dipuaskan oleh Allah. 使他的生命呢，不是从世界得到满足，但是是从神得到满足。 Sehingga apa yang dilakukan bukan lagi untuk memuaskan diri tapi memuaskan Allah. 是我们所做的一切，不是为自己可以得到满足，但是要满足神。 Bapak Ibu, banyak yang bertanya tentang apakah murid-murid Tuhan boleh bekerja di hari Minggu atau tidak. 其实呢，有很多这样子的提问。我们成为基督徒在礼拜天呢，可以工作吗？ Dengan pembahasan tadi harusnya kita memahami bahwa Tuhan mau kita menguduskan hari Sabat. 接着刚才的解释呢，神要我们就是把星期日分别为圣，成为安息日， Memisahkan hari Sabat dari hari yang lainnya. 以其他的日子分开出来。 Dipisahkan untuk menjadi harinya, hari Tuhan. 我们分别出来成为主日， Hari milik Tuhan. 就是成为主日。 Bapak Ibu, memang kita mengakui setiap hari milik Tuhan. 我们也是承认每一天都是主的日子， Tetapi Tuhan tahu bagaimana kita mengelola hidup kita. 但是主也知道我们如何操作我们的生命。 Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja memenuhi kehidupan. Oh iya, itu tanggung jawab engkau dan 我们如 saya. 何管理到我们生命？我们就是整天可以工作来就是满足我们的需要。 Dan itu panggilan mulia dari Tuhan. 这就是神给我们很荣耀的呼召。 Tetapi Tuhan ingin ada satu hari yang dipisahkan secara khusus untuk Dia. 但是神要我们分开一天出来，就是单单为主的日子而已。 Dan itulah hari Sabat. 这就是安息日。 Jadi sekali lagi yang saya maksudkan bukan tentang aktivitas 所以 pekerjaan. 这一次我所讲的不是单单关于工作还是活动， Tetapi tujuan di balik itu. 但是在这背后的目的。 Bapak Ibu, saya mau kita melihat contoh. 我请大家来看一些例子。 Kita membuka Lukas. 我们一起来翻开路加福音。 Ini adalah contoh di mana Tuhan Yesus menjalani Sabat. 在这路加福音记载关于主耶稣如何在守安息日。 Lukas pasal 13 Bapak Ibu. 路加福音13章 Ayat 10 sampai 17 adalah 17到17 cerita 节，也是讲到一个 tentang 比喻， Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 讲到一个故事，主耶稣在安息日医治人。 Bapak Ibu, di ayat 10 sampai 11 diceritakan tentang ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh. 10到11节讲到一个女人被鬼附着，已经有18年了。 Di ayat 12 kemudian Tuhan menyembuhkan dia. 12节主医治她。
Di ayat 14 Bapak Ibu, 第14节， kepala rumah ibadat protes. 管会堂的抗议， Dia mengatakan demikian. 他这样子说： Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. 有6日应当工作，那6日之内可以来求医，在安息日却不可。 Bapak Ibu, pikiran kepala rumah ibadat ini seperti pertanyaan tadi, hari Minggu boleh bekerja atau tidak? 这个管会堂的提问呢，如同我们的提问，就是礼拜天可不可以工 Untuk 作？ orang demikian Tuhan Yesus berkata di ayat 15, 这样子的人呢，主耶稣给他们答案，在第15节， Hai orang munafik. 会假冒为善的人呐、 Maksudnya apa Bapak Ibu ketika Tuhan mengatakan orang munafik? 为什么主耶稣说假冒为善的人是什么意思呢？ Bukankah kepala ibadat ini menjalankan tepat sabat seharusnya? 我们来看一下管会堂的，不是他照着当守安息日的去做吗？ Tidak Bapak Ibu. 没有， Dia menjalankan sabat hanya sekedar hukum tetapi bukan untuk memuaskan Allah. 他守安息日是照做律法而已，还是条规而已，但是不是为了满足 Kita 神。 tahu dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 因为我们从主耶稣的答案可以知道， Ayat 15. 第15节。 Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? 15、16节，假冒为善的人呐、难道你们个人在安息日不解开槽上的牛驴牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这18年，不当在安息日解开她的绑吗？ Karena ia adalah keturunan Abraham, 因为她是亚伯拉罕的后裔， milik empunya. 就是属神的。 Bapak Ibu, ketika dikatakan keturunan Abraham, itu sekaligus mewakili adalah milik daripada empunya Allah. Karena Abraham adalah empunya daripada Allah. 当这里记载说，属亚伯拉罕的，我们必须要明白，属亚伯拉罕就是属于神的，因为亚伯拉罕就是属神 Sehingga 的。 ketika Yesus bekerja dalam arti Bapak Ibu menyembuhkan wanita ini. 是当主耶稣工作的时候，医治了这个女人呢， Dengan tujuan yaitu untuk memuaskan Bapaknya. 他所做的一切就是为了满足天父， Bukan untuk dirinya, kepentingan diri. 不是为了自己的益处， Bukan untuk dilihat. 不是为了别人看到， Bukan untuk sekedar bahwa wanita ini dilepaskan. Bukan hanya sekedar itu. 不只单单说这个女人可以得到释放了， Tetapi karena dia tahu bahwa wanita ini juga adalah umat Bapaknya. 但是他知道这女人也是属于神的百姓， Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu. 是主耶稣医治了她。 Jadi bukan tentang aktivitas kerja atau tidak kerja. 所 Bukan 以不是 itunya. 关于工作的活动有没有工作， Tetapi tentang tujuan di balik itu. 但是在这背后的目的， Lukas 14, 我 Bapak 们 Ibu 注意 kita 看一 lihat 下 contoh 路加 berikutnya. 福音第14章 Ayat 1 sampai 6. 1到第6节 Saya，akan baca lengkap untuk kita. 我为大家完全的读出来。 Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat alasan yang Tuhan Yesus pakai. 然后如果我们注意看哦，弟兄姐妹们，主耶稣在这医治的原因是什么？ Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya? Berarti kepemilikan Bapak Ibu. Atau lembunya juga kepemilikan kalau terperosok ke dalam sebuah sumur. 在这里记载说，谁没有把他的驴或牛或他的孩子，当他陷入在井里面的呢？ Apalagi kemudian orang tersebut yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kepemilikannya adalah Allah. 尤其是那个人，他是属神的呢，不可能神不医治他。 Tuhan Yesus menyembuhkan untuk memuaskan Allah. Karena orang tersebut adalah milik Bapaknya. 主耶稣所做的一切，为了满足天父，因为我们都是属于神的，这人也是属于神的。 Jadi Yesus melakukan pekerjaan menyembuhkan itu Bapak Ibu So, untuk memuaskan Bapaknya. 主耶稣在安息日医治他们呢，就是为了满足天父。 Jadi sampai di sini kita memahami Bapak Ibu ya. 所以到这里呢，我们就可以明白。 Ada juga yang kemudian bertanya Bapak Ibu, kalau Sabat itu penting
bagi fisik dan roh kita, maka mengapa Sabat dilakukan di hari Minggu, di hari terakhir? 然后有人是这样子问：如果安息日是这样子的重要呢，为什么安息日是在一周的最后一天我们守呢？ Bukankah lebih baik diadakan di hari pertama? 不是更好我们守安息日在一周的第一 Supaya 天， kita siap menjalankan hari-hari berikutnya. 就是当我们守候了，我们就可以有力量可以度过以下的日子。 Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang latar belakang kata minggu dalam bahasa kita. 亲爱的弟兄姐妹们，我们星期日呢就是印尼文的 minggu， 我 Asal 来讲一下它的来源。 Asal muasal bahasa Indonesia, Bapak Ibu, adalah dari bahasa Melayu. 印尼文呢，它的来源是从马来语。 Saya mau memberikan bocoran sedikit kepada kita. 我给大家讲一点点。 Semua bidang studi bahasa asal muasal bahasa Indonesia 就是说我们在印尼文的，就是一些我们学习的印尼语呢， dalam setiap mata perkuliahan dan bidang studi tentang bahasa, Bapak Ibu. 就是跟我们学语言的。 Maka untuk dapat memahami bahasa Indonesia, kita perlu belajar dari bahasa Melayu. 我们可以更理解关于印尼语呢，每个课程我们要从马来语来学。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan universitas-universitas di Indonesia, Bapak Ibu, kalau kemudian ingin belajar bahasa Indonesia dalam bidang studi bahasa, Bapak Ibu perlu belajar memahami bahasa 所以，如果我 Melayu. 们注意看，在印尼的大学，如果我们读的就是印尼语言系呢，我们必须要从马来语来学。 Dan sumber tertulis bahasa Melayu, Bapak Ibu, tertuang dengan jelas dalam kitab Alkitab bahasa Melayu. 然后就是很清楚的，就是马来语的来源呢，就是在他们的圣经里面有记载。 Bapak Ibu, dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan kekristenan kita. 然后在我们基督教的信仰里面呢， Ada satu profesor orang Indonesia 在印尼有一个教授， yang secara khusus mendalami tentang bahasa 这位教授呢就特别研究关于语言， dan kemudian mengajar di Amerika, juga di universitas di Amerika, Bapak Ibu. 然后他也是在美国的大学教书， Jadi juga mengajar di Universitas Diponegoro, Bapak Ibu, di S2 dalam bidang studi bahasa. 他也是教那硕士的印尼语， Yang diajarkan adalah Alkitab, 他所教导的是圣经， sumber bahasa Melayu yang secara tertulis keberadaannya itu ada. 就是说从这圣经里面呢，可以学习到马来语的真正的来源。 Yang belajar Bapak Ibu bukan kemudian dari agama Kristen. 然后学习者呢，就是学生呢，不是来自基督徒， Teman-teman dari agama yang lain, Bapak Ibu. 就是是从其他的宗教 Bapak。Ibu lihat begitu luar biasanya bahasa itu. 所以我们来看这个原语呢，就是马来语是何等的伟大。很 Jadi 特别 Bapak Ibu untuk memahami tentang latar belakang minggu ini, 我们来学习一下这个 minggu， 就是星期日的背后是什么 saya？ ingin kita memiliki konsep yang jelas tentang apakah kita beristirahat atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berikutnya. 就是让我们可以明白是什么叫做安息，我们预备自己来面对 Pada 往下的 umumnya 日子。 ketika kita berbicara tentang hari Minggu, Bapak Ibu, 平常如果我们讲到星期日， maka pada umumnya pikiran kita adalah begini, kita sudah bekerja 6 hari, udah istirahat hari 通常我 Minggu. 们的想法就是我们已经工作6天了，所以现在第7天我们休息。 Maka kita berpikir bahwa hari Minggu itu adalah hari libur, Bapak Ibu. 所以我们想法呢，就是星期日呢就是假期 Sehingga pada umumnya pikiran kita tentang sabat itu apa? Libur. 所以我们的概念呢，安息日是什么？就是放假， Bapak Ibu, itu pemahaman yang sangat salah. 这就是错误的观念。 Tetapi kalau kemudian 6 hari bekerja, kemudian 1 hari istirahat di hari terakhir, itu betul. 但是如果我们说我们已经工作了6天，然后有1天就是休息的时间，这 Sehingga 是正 tidak 确。 aneh kalau kemudian kita menyebut hari Sabtu atau Minggu itu adalah weekend. 所以不稀奇，如果我们讲星期六或者星期日，那就是成为周末。 Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu, hari Minggu itu bukan hari terakhir. 其实呢，礼拜就是星期日呢，不是最后1天，在一周里 Bapak 面。 Ibu saudara sekalian, hari Minggu adalah hari untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi hari berikutnya. 星期日呢，就是我们可以预备自己来面对以下的日子，在一周里面。 Bahkan dalam bahasa Indonesia, Minggu itu berarti hari pertama, Bapak Ibu. 然后在它的原文呢，这个 minggu 的意思就是第1天。 Dalam bahasa Yahudi, Bapak Ibu, 在犹太语呢， dalam bahasa Ibrani, 在希伯来文， Sabat itu adalah mempersiapkan diri untuk kemudian di hari pertama itu kita dipuaskan dan memuaskan Allah untuk mempersiapkan hari-hari berikutnya. 就是在那个安息日呢，就是第1天呢，我们要预备自己，被神满足并满足神呢， Hari 然后面对 Minggu 以下的日子。礼拜天， Diambil dari bahasa Portugis, Bapak Ibu. 就是星期日，就是 minggu 呢，是来自葡萄牙语， Domingo, 就是叫做 domingo， yang di dalam bahasa Latinnya Dies Dominicus. 在拉丁文叫做 dies dominicus， Artinya Bapak Ibu, hari Tuhan kita. 意思就是说主日。 Bapak Ibu,
Pernahkah kita sadar bahwa hari Minggu itu artinya sebenarnya adalah hari Tuhan kita? 是否我们有醒悟到呢？就是星期日呢，就是我们主的日子。 Dalam bahasa awalnya Bapak Ibu, hari Minggu itu disebut Domingo. 所以呢，在它的原文呢，这就是星期日叫做 Domingo， Dan kemudian di dalam perjalanan tuh ejaan itu berubah menjadi Minggu Bapak 然 Ibu. 后就是有改变了，变成 Domingo。 Tuhan sudah mengatur semua dengan begitu perfect dan sempurna. 神就是很完美、很完全的创造安排 Supaya 这一切， engkau dan saya baik secara fisik maupun spiritual mempersiapkan diri untuk menjalani hari 使 berikutnya. 我们的身体或者我们的灵可以预备好来面对以后的日子， Mengalami pemulihan baik fisik maupun spiritual. 可以得到修复和恢复。 Fisik untuk mempersiapkan kita bekerja berikutnya. 就是可以恢复、修复我们的肉体和我们的灵，让我们 Bekerja 可以 untuk 后天 siapa? 再 Bekerja 工 untuk 作。 Tuhan. 就是为谁工作呢？为主工作。 Dan spiritual Bapak Ibu. 然后我们的灵 Supaya kita dapat memuaskan Allah setiap hari. 可以天天满足神。 Sehingga Bapak Ibu tidak aneh kalau kemudian di dalam perjanjian baru, kemudian diajarkan bahwa lakukanlah segala sesuatu seolah-olah kamu lakukan untuk Tuhan. 然后不稀奇，如果在新约圣经里面教导我们说，我们要做一切，好像是为神而做 Itu 的， adalah salah satu makna sabat. 这就是一个安息日的定义， Memuaskan Allah. 满足神。 Kesimpulannya Bapak Ibu, 所以我们做个结论， sabat bukan tentang sebuah aktivitas 安息日呢不是关于一个活动， atau bahkan aktivitas berhenti. 或者活动停止了。 Sabat adalah hari yang Tuhan minta untuk dipisahkan supaya fisik dan roh kita dipuaskan oleh Allah dan memuaskan Allah. 安息日呢，就是神命令我们要分开出来的一个日子，让我们的灵、我们的身体可以被神满足。并 Bapak 满足 Ibu, 神 saya mau bertanya kepada kita. 请问弟兄姐妹 Apakah 们， engkau dan saya mampu memisahkan satu hari untuk membangun relasi dengan Tuhan? 是否你和我能吗？分别一天出来，让我们建立神的关系， Dipuaskan oleh Tuhan dengan persekutuan dengannya? 就是与神相交的时候，可以得到满足， Untuk memuaskan Tuhan dalam satu hari itu? 可以满足神在那一天。 Membawa keluarga kita untuk mengalami sabat Tuhan? 带一家人呢，可以经历到神的安息。 Bapak Ibu, yang berhala eksternal yang paling kelihatan dalam bagian ini 在这一段呢，我们很清楚可以看到外在的偶像， adalah pemikiran demikian. 就是这样子的思想。 Minggu itu ibadah. 礼拜天就是敬拜， Ibadah untuk Tuhan. 为主敬拜。 Setelah ibadah adalah bekerja. 敬拜之后就是工作， Bekerja itu untuk saya. 工作就是为我， Untuk nafkah saya. 为了我的收入， Untuk kebutuhan saya. 为了我的需要， Untuk kepentingan 为了 saya. 我的益处， Bapak Ibu, itu berhala kita. 这就是我们的偶像。 Berhala ini hanya dapat dikalahkan kalau kemudian kita dapat mengubah konsep kita tentang bekerja untuk siapa. 这个偶像呢，我们才能打败。当我们可以知道，就改变了我们的观念。我们是为谁工作？ Bekerja untuk memuaskan siapa. 我们就是为谁工作，可以满足谁。 Bukankah hamba Tuhan juga bekerja di hari Minggu, 我 Bapak Ibu? 们也是看到神仆呢，在礼拜日也是工作。 Bukankah Tuhan Yesus juga di Sabat bekerja untuk memuaskan Bapa di 主耶 surga? 稣在安息日也是工作，为了满足天父。 Tetapi hati-hati, 但是必须要小 ini 心， berhala eksternal. 这是外在的偶像。 Kita mampu dengan mudah memanipulasi seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Padahal untuk kepentingan kita 我们 sendiri. 很容易的操纵，就是好像是为神而做，其实是为自己而做。 Kita bekerja di hari Minggu. 我们在礼拜天的时候工作， Kita mengatakan bahwa itu untuk memuliakan Tuhan. 我们说哦，为了荣耀主， Tetapi sebenarnya 但是 untuk 其实呢， memuaskan diri kita 是为 sendiri. 了满足自己， Karena ada kepentingan diri kita yang mau kita capai. 因为在里面有我们要达到的益处。 Tetapi kita tidak mau disalahkan oleh anak-anak Tuhan yang 但 lain. 是我们不要受到其他神的儿女的责怪， Kita mulai memanipulasi Bapak 我 Ibu. 们开始操纵了。 Oh ya, saya bekerja untuk Tuhan pada hari Minggu. 对啊，我礼拜天的时候为主工作啊， Penghasilan yang ada pada hari Minggu, apa yang dihasilkan akan saya berikan 50% kepada Tuhan. 我礼拜天所做的、所赚到的呢，50%我要献给主。 Bapak Ibu kelihatan begitu luar biasa. 看起来很属灵哎，很特 Apakah 别 itu salah? 是否这是错误吗 Apakah？itu melawan sabat? 或者违背了那个安息日吗？ Kalau sekedar dengar enggak Bapak 如 Ibu. 果单单听好像没有哎， Tapi kalau pahami tujuan di balik itu. 但是如果我们可以理解这幕后的 Kalau 目的， benar-benar untuk Tuhan. 如果真的为主而做， Memuaskan Tuhan. 要满足神， Menyenangkan Tuhan. 要合神心意， Maka itu sabat. 确定是安息日。 Tapi kalau untuk kepentingan diri. 但是为了自己呢， Untuk memuaskan diri. 就是满足自己， Berarti kita melanggar sabat. 那我们就是违背了安息日， Kenapa melanggar sabat? 这是反了安息日。为什么呢？
Berarti kita tidak percaya bahwa ketika kita berhenti, Tuhan bekerja. 因为我们不相信，当我们停止的时候呢，神不会保守我们，神不会动工。 Itu berhala internalnya Bapak Ibu. 这就是我们内在的偶像。 Mengapa kita masih bekerja? 为什么我们还在工作？ Apakah karena kita tidak percaya bahwa Allah memelihara? 是否我们不相信神会保守？ Ketika kita mengadakan sabat? 当我们守安息日， Atau kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada urusan dalam hidup kita? 或者我们觉得神与我的人生是无关的， Tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan kita? 与我的需要是无关的。 Berhala internal kita pada umumnya adalah tidak percaya. 我们内在的偶像平常都是不相信， Sungguh ironis Bapak Ibu. 所以很讽刺的。 Murid-murid Tuhan itu percaya Tuhan itu ada. 主的门徒相信主是存在的， Mengakui Tuhan Yesus itu Tuhannya. 他们承认主耶稣是救主， Percaya dan dibaptis. 然后相信受圣洗礼。 Tetapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari tentang kebutuhan hidup tidak mampu percaya bahwa dia ada untuk memelihara. 但是在日常生活的需要呢，他们不敢相信主的存在和主的保守， Sehingga kita tidak mampu melepaskan untuk Tuhan bekerja, kita perlu bekerja di balik itu. Karena belum tentu Tuhan bisa. 所以我们不愿意放手，我们不相信主会动工，所以我们还是自己去做，我们不敢确定神会。 Saya tidak tahu 神能 apakah itu yang menjadi berhala eksternal 我不 dan 知道 berhala 是 internal 否这 kita 些成为你和我的内在 yang 和 menyeret kita untuk 外在的偶 akhirnya 像， tidak dapat mengalami sabat. 就是使我们到最后不能守安息日。 Bapak Ibu, kita perlu mengevaluasi hidup kita. 所以我们必须要检查自己， Sampai benar-benar kita mengalami sabat, baru kita dapat mengalami ketenangan di dalam Tuhan. 检查自己，让我们可以得到真正的安息日，我们才能在神里面得到安息。 Sabat adalah solusi bagi mereka yang tidak pernah mengalami ketenangan di dalam hidup. 对他们没有经历到安息的日子呢，安息日就是一个解决的方法。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告， Tuhan, kami berdoa, 主啊，我们祈求， bersyukur 献上感谢， memiliki Allah seperti Engkau 有像你这样的神， yang bahkan firman-Mu berkata tetap bekerja bahkan ketika kami tidur. 你的话语向我们说，何况在我们睡觉的时候，我们也要工作。 Tetap memelihara setiap kami bahkan ketika kami tidak tahu. 当我们在睡的时候，在我们不知道的时候，你依然保守我们， Karena memiliki Allah seperti Engkau-lah maka kami dapat menjalani sabat itu. 因为我们有像你这样的神，我们才能守安息日。 Karena ada yang bekerja memelihara 因 kami. 为有你在为我们动工保 Oh 守。 Tuhan, seringkali kami bergumul dengan sabat. 主啊，时常在安息日里面，我们有挣扎， Hati kami tidak dapat tenang. 我们的心不能安静， Kami disibukkan dengan pemikiran-pemikiran akan kebutuhan hidup kami. 我们受到一些日子所需要的需求， Akan setiap 困扰 persoalan dalam hidup kami. 我们生活里面的困难缠着我们， Kami menjadi tidak percaya kepada Allah. 我们变成不相信你， Bahwa Engkau bekerja di balik semua itu. 就是不像你在这背后会动工， Sehingga kami tidak menjalani kehidupan kami dengan penuh damai. 使我们在这生活里面呢没有平安的心， Karena sabat itu tidak ada. 因为我们没有安息日。 Mampukan kami anak-anak-Mu 主啊，求你帮助我们， untuk hidup dipuaskan dan memuaskan Allah. 使我们可以活出被你满足并满 Mampukan 足 kami 你的生 menjalani 活。 sabat. 求主帮助我们可以守安息日。 Tuhan, pada hari ini hanya segelintir kecil tentang sabat yang kami pelajari. 主啊，今天只有小小的一部分我们学习 Ada 关于 begitu 安息日。 luas makna sabat 在 yang 安息 perlu 日 kami 的 belajar. 定义是很 Tapi 广 dari 大 apa yang 的， kami pelajari, biarlah hari ini kami belajar 但是接着我们今天所学习的， bahwa ketika kami menjalani sabat 就是当我们遵守安息日， adalah supaya fisik kami dapat beristirahat, 让我们的肉体可以休息， supaya setiap kami, roh kami Tuhan, 使我们的肉体、我们的灵、 dapat dipuaskan oleh Allah, 我们的灵可以得到你的满足， mendekatkan diri kepada Allah, 我们可以更亲近你， mencari wajah Tuhan, 可以寻找你的面， memuaskan Allah. 可以满足你。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Kami berdoa, 我们祷 kami 告， bersyukur dalam nama 我 Tuhan 们献 Yesus. 上感谢，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. 主耶稣祝福我们。
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa di hadapan Tuhan persembahan yang telah kita kumpulkan pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Agar firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani dan terlebih-lebih berkat rohani ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami kembalikan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan di surga. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati tangan-tangan majelis kami Tuhan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Agar persembahan ini dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.